ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد دائما أبدا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ثم أما بعد. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan setinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini, insya-Allah dapat sama-sama kita kembali sambung pengajian diskusi hadis kita secara bulanan dengan menggunakan kitab Aqdul Jawahiri As-Samin fil Arba'ina Hadisan min Ahadisi Sayyidil Mursalin, ataupun ringkasannya 40 hadis daripada 40 buah kitab. Hadis-hadis ini yang mana saya telah terangkan sebelum ini, iaitulah hadis-hadis yang pertama daripada setiap kitab. Jadi ada 40 hadis daripada 40 buah kitab. Itu yang menarik perbincangan kita pada hari ini dan juga pada hari-hari yang mendatang, insya-Allah. Kita berhenti sampai di bawah itu. Hari ini kita sambung hadis yang ketiga. Baik. Jadi kita dah selesai membincangkan dua hadis ataupun dua kitab yang utama di dalam rujukan ataupun sarjana Islam ini, iaitulah kitab Sahih Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dan juga kitab Sahih Imam Muslim. Dan kalau kita perasan, hadis 40 Imam Nawawi meletakkan hadis innamal a'malu binniyat adalah hadis yang pertama, dan ia merupakan muqaddimah ataupun hadis yang pertama daripada Sahih Imam Al-Bukhari. Hadis yang kedua daripada hadis 40 Imam Nawawi, dia meletakkan muqaddimah bagi Sahih Imam Muslim, iaitulah hadis Jibril ni. Jadi maksudnya tang situ kita dah selalu senantiasa ulang dua hadis ni. Satu hadis innamal a'malu binniyat, satu lagi hadis berkenaan dengan Islam, berkenaan dengan iman, berkenaan dengan ihsan dan syurutus sa'ah, hari kebangkitan berkenaan dengan hari kiamat, yang saya dah sebutkan secara umum pada perjumpaan kita yang lepas. Jadi insya-Allah hari ini kita nak masuk hadis yang ketiga, yang merupakan kitab yang ketiga, iaitulah Sunan Abi Dawud. Sunan Abi Dawud radhiyallahu ta'ala anhu. Bila disebutkan sunan ia adalah merangkumi di dalamnya hadis yang sahih dan juga merangkumi di dalamnya hadis yang hasan, dan juga terdapat di dalamnya hadis yang dhaif. Baik, jangan kita jadi terkejut ataupun jadi cemas bila dengar hadis dhaif, kerana ramai di kalangan kita bila hari ini dia pula tanya hadis ni dhaif ke
hasan ke sahih. Macam dia tu pakar sangat. Nampak tak? Jadi status hadis dhaif itu ialah hadis dia masih lagi hadis, cuma tidak boleh berhujah dengannya. Namun apabila terdapatnya dengan jalan yang lain, dengan istilahnya hadis yang musyahadat ataupun tawabi', ada yang memperkukuh di antara satu dengan yang lain, sama ada dari sudut sanadnya ataupun dari sudut matanya, maka hadis itu boleh diangkat ataupun terangkat menjadi hadis yang hasan ataupun hadis yang sahih. Pun begitu, kita berhujah dengan Imam Abu Dawud. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kamu nak kata apa, dhaif ke apa ke, kamu sembang dengan Abu Dawud. Kamu tanya dengan Imam Abu Dawud, dia takkan dia nak letak hadis saja-saja dalam kitabnya. Itu adalah kita berhujah dengan imam-imam yang utama di dalam bidang hadis. Jadi persembahannya berbeza, agak berbeza dengan dua kitab yang pertama kita bincangkan sebelum ini. Kalau Imam Bukhari, dia meletakkan perbincangan tentang penurunan wahyu terlebih dahulu. Kalau Imam Muslim, dia letak bab akidah dahulu. Tetapi berbeza dengan Abu Dawud, dia meletakkan perbincangan tentang fiqh, maksudnya tentang harian kita, tentang masalah taharah berkenaan dengan bersuci, iaitulah ibadat. Jadi berbeza, masing-masing dia ada hujah dia sendiri. Baik, kita tengok hadis yang pertama. Qala al-Imam Abu Dawud Sulaiman ibnu al-Ash'asi as-Sijistani rahimahullahu ta'ala fi awwal sunanihi, babu at-takhalli 'inda qada'il hajah, iaitu bab bersunyi-sunyilah, menyendiri ataupun menjauhkan diri, menjauhkan diri ketika mana qada hajat. Wa bis sanadi ilaihi qala haddatsana Abdullah ibnu Maslamah ibni Qa'nab al-Qa'nabi qala haddatsana Abdul Aziz ya'ni ibn Muhammad an Muhammad ya'ni ibn Amr an Abi Salamah an al-Mughirah ibn Syu'bah أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد أو كما قال. Dengan sanad yang bersambung kepada Imam Abu Dawud Sulaiman bin Al-Ash'as As-Sijistani rahimahullahu ta'ala, beliau berkata pada awal kitab sunannya, iaitulah bab bersunyi diri ketika mana qada hajat ataupun menyendirilah. Daripada Al-Mughirah bin Syu'bah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjauhkan diri apabila pergi qada hajat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjauhkan diri Rasulullah itu daripada pandangan manusia. Ini adab. Ini adab. Walaupun apa yang keluar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak sama dan tidak berbau busuk semacam kita. Peluh yang keluar, najis yang keluar, darah yang keluar daripada badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah berbau harum. Peluh Nabi pun bau wangi. Nanti disebutkan dalam Syama'il, dan Sayyidina Asma binti Abu Bakar minta kepada Aisyah untuk menghimpunkan peluh Nabi, dihimpunkan dalam botol dan kemudian akan diberikan kepada wanita-wanita Ansar ataupun wanita-wanita di kalangan sahabat Nabi yang akan berumah tangga. Bauan wangi Nabi itu sangat wangi. Kita peluh kita siapa main kutip? Tak ada apa main kutip. Dah bubuh minyak wangi pun bau masam juga. Kalau pun wangi muka tu masam, tak jadi nak tengok, tak jadi nak bau. Ini adalah
beza kita. Pun begitu Nabi nak mengajar sunnah, Nabi nak mengajar aturan hidup, bagaimana kita berurusan dengan manusia. Maka apabila kita nak buang sesuatu daripada tubuh badan kita, kita kena menjauhkan. Ini kena jauh. Jauh daripada pandangan dengan tujuan jauh juga daripada bau yang kurang enak. Sebab tu kita nak belahak, kita nak kentut, kalau boleh jangan di khalayak ramai. Jauh, duduk jauh, lari jauh. Kerana apa? Dia tidak menyenangkan orang. Bukan rasa ikut dan atas pun belahak, bawah pun belahak juga. Dia kata tak tahan lah. Apa dan kono tua-tua dan betul. Jangan. Kenapa kita cuba jaga jangan kita melepaskan sesuatu yang orang tidak selesa dengan kita. Dan Nabi SAW pun dalam hadis yang lain, kalau kita nak datang ke masjid, kena berwangi-wangian, pakai wangi-wangi. Kenapa? Kerana orang tak selesa kadang-kadang kita buka mulut, Allah, mulut tu bau, boleh pingsan. Sebab apa? Sebab tak gosok gigi, ataupun dia tak makan lagi, menyebabkan bau tu bau yang kurang enak. Jadi kena ada dalam kehidupan kita ni menjaga orang yang berada di sekeliling. Baik, kemudian dalam riwayat yang lain, warawahu bi sanadihi an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu bi lafzi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana iza arada al-bazar. Bazar tu tak betul. Kena betulkan dia punya titik ya. Kalau nak bazar tunggu Ramadan. Iza arada al-bazar falyantazir Ramadan. Itu. Tapi di sini al-baraz. Ba ra alif zain. Jadi titik tu sepatutnya diletakkan pada ra yang akhir tu. Iza aradal baraz, bukan iza aradal bazar. Iza aradal bazar, kena tunggu Ramadan. Baik. Intalaqa hatta la yarahu ahadun, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Abu Dawud juga meriwayatkan dengan sanadnya daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ingin qada hajat, al-baras itu kalau bahasa kasar kita ni pergi berak lah, baras, bahasa Arab baras. Kalau baul itu kencing, kalau baul kencing, kalau baras nak pergi berak. Di sini bila diterjemahkan qada hajat itu bahasa yang lunak didengar. Baginda akan pergi ke tempat yang jauh supaya tiada seorang pun yang dapat melihatnya. Jadi kita hari ini tandas jauh ke dekat ni tak? Dekat sebelah-belah jiran tak tu. Bersebelahan. Jadi kalau ikut sunnahnya, dia tidak menepatilah akan sunnah. Cuma zaman sekarang dah moden, dia boleh menghilangkan bau dengan kadar yang segera. Kalau ikut perbahasan di kalangan para alim ulama, najis jangan disiram, jangan disiram air ke atasnya. Kenapa? Kerana dia akan menyerbakkan lagi bau tu. Tapi kita menghilangkan tu dengan kita flush dan menghilangkan najis tersebut. Dan diproses pula oleh apa yang berikutnya, tak apalah. Maksudnya zaman sekarang dah moden dan kita pula buat pengudaraan, ada exhaust fan, boleh mengeluarkan dengan kadar yang segera. Dan kalau pun contoh berjiran, kita punya tandas ni, dia ada pengudaraan yang baik, udara yang besar ataupun bumbung yang tinggi.
Jadi dia tak bau sangat, tak perasan. Cuma bunyi tak berbayar. Kan? Bunyi tu lagi bom lah, apalah, semua ada. Jadi tang tu sebenarnya tu yang saya kata tidak menepati akan sunnah. Tapi baik dengan masa, dengan kapasiti tempat, takkan kita nak membazir, buat satu ujung sana, lagi 100 meter sini pula tandas, jenuh, jauh. Dan benda tu adalah sebahagian daripada kesusahan umat sekarang ini. Tambah kalau pengalaman siapa yang biasa pergi buat haji, hari wukuf pada Arafah tu, Masya Allah, panjang. Kita duduk sebelah tu je, kawan duduk bawah dalam tu, kita duduk sebelah tu je. Kalau ikut sunnahnya tak patut lah, kena duduk jauh-jauh. Tu nak pergi tangi tangan 6 juta 7 juta orang duduk dalam tu, kena duduk. Tak ada tempat yang dipusatkan dengan baik, berterabur habis. Kerana manusia ni dia perlu diuruskan. Perlu diuruskan. Dalam keadaan diuruskan pun kadang-kadang kita kesal. Kesal apa? Kita masuk-masuk nak pulang tandas awak, Masya Allah. Tak gamak nak sebut. Kenapa? Benda tu dia menjijikkan. Bila kita tengok tu Allah. Sebab tu Nabi disuruh kita pergi jauh-jauh. Ada benda tu tidak disukai. Dan pergi jauh-jauh tu pula di antara adab yang kalau didetailkan lagi, jangan kita buang najis kita ni di bawah pohon yang berbuah. Kenapa kami orang nak ambil manfaat di sana? Tadi duduk tengah kekhidmatan Allah. Tak jadi. Pijak lah pula kan. Tak jadi. Kena kek jatuh. Jatuh stepek tang situ. Contohnya. Jadi tak sedap. Dia kena pergi jauh. Dan kalau pun manusia tidak mengambil manfaat dengan pohon tersebut, kadang-kadang binatang mengambil manfaat dengan pohon tersebut. Jadi kena pergi jauh-jauh. Dah masuk dalam hutan sebagai contoh, tak payah minta izin dengan Tok Nek ke apa kan. Minta izin anak cucu nak tumpang berak. Pulak dah kan. Tak payah minta izin, baca doa lah. Baca doa, kita melangkah ke tempat tersebut, minta lindung daripada syaitan, cukup. Kerana ia adalah bukan milik sesiapa. Cuma kita sangat mengetahui dan kita semua sedia maklum bahawa dalam hutan, di lereng-lereng bukit, di pergunungan, di lautan itu adalah tempatnya jin. Tempatnya jin ataupun tempatnya makhluk-makhluk yang halus kita tak nampak. Di situ kita ikut adab yang sebagaimana diajarkan oleh baginda Nabi SAW, cukup. Jangan kita menggunakan tulang untuk beristinja. Kerana tulang makanan jin. Marahlah aku nak makan sambil guna basuh bungkuk. Marah. Tu yang kena sampuk dengan jin, kena kacau dengan jin. Siapa pun marah kalau kacau makanan dia. Kita duduk tengah makan, tak orang main berak. Hari tak boleh mak kering jadi mak kilau. Sebab apa? Sebab marahlah kita duduk tengah makan elok. Duduk tengah makan di restoran mana-mana, tengok. Contoh jin tak tahu dia malam dia main berak. Marahlah kita. Macam tu lah dia faham. Nak bagi faham, tapi suasananya macam mana wallahualam. Dia nampak tulang tu macam mana kita pun tak tahu. Mungkin macam kita nampak nasi yang kita makan tu, macam itulah bagi pandangan mereka. Tak sama. Jadi ini adalah apa yang perlu dijaga, apa yang perlu diambil perhatian. Jangan kita terlalu percaya akan petua-petua sedemikian. Masuk hutan ni adab-adabnya, kerana kita tahu dalam tu ada binatang, dalam tu ada penghuninya, dalam tu ada makhluk-makhluk yang halus. Tapi kalau kita pergi atas dasar nak menikmati, kita nak berburu, itu semua tujuan yang harus. Kita pergi nak mengambil suasana kehidupan alam. Ada orang yang suka memburu. Saya sendiri pun kalau ada masa, memang saya seronok nak pergi duduk dalam hutan. Dululah masa tak kahwin lagi, memang kerap juga masuk hutan.
Kerap juga kita pun ada macam pengalaman masuk dalam hutan, duduk dalam hutan, berkemah 2-3 hari. Handphone memang tak bawa lah, tinggal lah kereta masuk terus. Tapi kena masuk dengan orang yang reti, orang yang tahu jalan. Kita masuk-masuk tak keluar. Betul kata jin buat suruh. Padahal dia tak berdiri jalan keluar. Nampak tak? Kena cari dengan orang yang pakar. Lepas tu kita duduk dengan alam ni, kita rasa macam mana nak memanfaatkan. Kalau pun nak tebas, diajar Islam tebas elok. Dengan kita minta tebas ikut dan itu yang menyebabkan makhluk lain tak suka dengan kita, sebab kita mengganggu kehidupan mereka. Jadi kalau kita masuk dengan elok, kalau nak tebas pun tebas pada kantin-kantin yang sesuai untuk digunakan pakai, tidak buat pembakaran yang terbuka. Kita gunakan kemahiran kita untuk kita nak survive hidup dalam hutan. Itu orang pun suka. Kata orang suka, makhluk-makhluk yang lain pun tak ada masalah. Ini adalah apa yang kita kena ubah mindset dan kepercayaan kita. Bukan kerana itu, bukan kerana ini. Baik. Kalau nak bincang bab petua ni memang banyak sangat. Ada saya bisa berjumpa dengan ranger ni, dia bagi petua. Kalau berdarah dalam dalam hutan ni, dia kata baca tabat. Tabat yada abi lahabi wa tab. Watak tak tu pak. Berhenti tentu. Dah berhenti dia tak. Walhal cerita pasal Abu Lahab. Ya Quran tu. Tapi dia tu tak apa dengar lah. Dia ingat kita dengan ustaz pun lebih tua tu. Padahal cerita tabat yada abi lahabi wa tab. Dia cerita pasal Abu Lahab. Tapi dia ada tak pun, maksudnya melekat, dia pun sampai berhenti dah. Tak apa, kita mendengar boleh tu. Betul, kata kalau masuk dalam hutan, dia kata ada binatang bisa, dia pun tak pasti. Tak pasti apa ni, mereka ni boleh menggigit kita, serangga ke, ular ke, saat lagi atas kepala pun ada harimau ke, apa ke main. Ni kita nak tutup mulut dia. Dia kata alam tara kaifa fa'ala rabb. Kemak. Alam tara kaifa fa'ala rabb. Kemak. Dengan buat semua binatang tak buka mulut. Tapi keluar nanti jangan kata tak sebut buka. Kalau tak buka, habis tak makan semua dia. Kenapa? Bila keluar sebut balik alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Mampus. Jadi kalau tak buka balik dia tu, habis tak makan semua lah tu. Itu percaya sangat. Tapi tak tahu lah petua kan kita. Cuma bagi kita yang faham maksud daripada perkataan itu, dia cerita pasal Ashabul Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabb. Rabb Tuhan. Kita duk faham Rabbu. Duk faham bahasa Melayu dah Rabbuka, buka. Benar tu. Rabbuka Tuhan engkau dalam bahasa Arab. Jadi jangan faham Al-Quran kok bahasa Melayu. Kena faham Al-Quran kok bahasa Al-Quran. Itu betul lah. Dia jangan pelik tak? Kerana ada orang yang memahami Al-Quran ikut bahasa sendiri, dan dia buat petua ni macam-macam. Yang ni kita bimbang, takut tersasar dan lari daripada tujuan asal Al-Quran itu diturunkan. Al-Quran diturunkan itu bukan untuk digunakan azimat itu dan azimat ini. Walaupun ada amalan-amalan yang sangat baik dijadikan berdasarkan hadis Nabi SAW dan berdasarkan pengalaman para alim ulama dalam berinteraksi dengan Al-Quran.
Itu yang dihimpunkan Hizib An-Nawawi, Hizib Bahar dan macam-macam lagi. Kerana apa? Berdasarkan pengalaman dan juga amalan-amalan mereka. Baik. Kemudian habis itu adalah hadis yang ketiga. Hadis yang keempat, kita tengok kitab yang keempat pula, iaitulah kitab Sunan At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Sunan At-Tirmidzi. Sunan At-Tirmidzi ni juga dipanggil dengan Sahih At-Tirmidzi. Dia ada dua panggilan yang sangat masyhur di kalangan para alim ulama. Dan dia merupakan Al-Jami'. Jami' ni adalah menghimpunkan semua bab-bab, menghimpunkan semua bab-bab dalam perbincangan Islam ada di dalam Sahih ataupun Sunan At-Tirmidzi. Sama macam Sahih Bukhari, sama macam Sahih Muslim. Kerana merangkumi semua bab-bab ni ada perbincangan. Dan alhamdulillah kitab ini sudah pun diterjemahkan dan sudah pun diringkaskan serta dihuraikan oleh almarhum Al-Syeikh Muhammad Idris Al-Mardawi, yang kita dengar kitab Bahrul Mazi tu. Bahrul Mazi adalah merupakan syarahan dan ringkasan serta terjemahan serta huraian kepada bahasa Melayu kita. Jadi Bahrul Mazi itu dia ada 22 jilid. 22 jilid itu pun tak habis lagi. Sebenarnya dalam proses menyambung tapi tak siap. 22 jilid pun pada orang tu pun bukan semua hadis diterjemahkan oleh Syekh Idris Al-Mardawi, orang Lubuk Merbau, Perak sana. Dia terjemah itu semasa pengajian beliau dengan Syekh Ibrahim As-Samaluti di Mesir, di Masjid Sayyidina Husain di Qahirah satu ketika dahulu. Jadi lepas dia mengaji, dia balik, dia terjemah dan dia syarah balik sampailah kepada penghujungnya. Itu kesungguhan ulama-ulama dahulu. Jadi sangat menarik dah kalau kita baca kitab tersebut. Walaupun dia jawi, sebenarnya kitab tu tinggi. Bagi mereka yang tidak ada pengalaman bertalaqi kitab Sunan At-Tirmidzi, bimbang-bimbang dia pergi syarah lain. Dia kena baca syarah Arab juga. Kerana apa? Rujukan terjemahan Syekh Idris Al-Mardawi ini daripada kitab Majmu', daripada kitab Al-Um sendiri, daripada tafsir Khazin. Itu semua kitab-kitab yang berbahasa Arab yang menjadi rujukan kepada Syekh Idris Al-Mardawi dalam menterjemahkan kitab dia. Jadi kita tak ada pengalaman ni duk pergi syarah juga, jadi penat. Jadi ikut lain. Sebenarnya kitab Jawi ini pun dia berasal daripada kitab Arab juga. Jadi kena hati-hati apabila kita berinteraksi dengan kitab Jawi. Baik, kita tengok hadis yang pertama. Jadi kita letak azam lah, sekurang-kurang kalau kita tak mampu khatam kitab lain, kitab hadis yang lain, kita khatam kitab Sunan Tirmizi, seolah-olah kita mengaji semua bab di dalam Islam. Azam, tak azam. Bila tak tahulah nak mengaji tu. Sunan Tirmizi, insya-Allah. Kalau habis Sunan Tirmizi, kita dah lalui semua bab di dalam Islam. Daripada fiqahnya, daripada muamalahnya, daripada jenayahnya, daripada akidahnya, munakaatnya, semua bab dalam Islam kita akan lalu. Kita akan tahu apa yang disebutkan. Dan menariknya Sunan Tirmizi ni, dia menggunakan ataupun dia menggunakan dalil-dalil ni memperkukuhkan dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Tu yang kemah. Tu yang nampak molek dia. Tu yang mungkin Syekh Idris Al-Mardawi menterjemahkan ke dalam bahasa Melayu
dan sesuai dengan kita orang Melayu di Nusantara ini bermazhab Syafi'i. Ini bukan ta'assub. Ini ulama pilih ni untuk mempermudahkan kita. Kita nak ngaji semua, ulama pun tak ada nak ngaji semua. Ulama-ulama pun dia ada bidang kepakaran masing-masing. Kalau dia fiqh dalam fiqh ibadat, belum tentu dia mahir dalam bab fiqh jenayat, dalam bab hukum hakam. Nah, kalau orang yang pakar dalam bab munakahat, bab nikah kahwin, belum tentu dia reti dalam bab miras, dalam bab pewarisan harta. Kalau dia reti dalam bab miras, belum tentu dia reti dalam ilmu falak. Ilmu falak ni tak ramai orang reti. Ya, tak ramai orang reti. Ilmu falak ni bagaimana menentukan waktu dan juga hari-hari dalam Islam. Ini adalah ilmu yang sebenarnya terlalu banyak. Kita yang boleh mengaji hari ini pun puas dah, merasa macam banyak sangat. Tiba-tiba kita nak mempelekehkan orang tu, nak mempelekehkan orang yang sepatutnya berlaku dalam kehidupan kita. Baik, insya-Allah saya mengajar kitab Sunan Tirmizi ni ataupun Bahrul Mazi ni antaranya di Masjid Taman Waqaf sebulan 2 kali. Daripada tahun 2011 sampai dah ni dekat hampir 11 tahun lebih kurang, baru masuk 93 hadis. Sebab kita menghayati waktu pun terhad maghrib saja kan. Asalnya sebulan sekali lah. Lepas tu dia puas tak puas, tambah lagi buat sebulan 2 kali. Dan itu adalah sebahagian daripada pengajian yang saya sangat sayang. Sebab apa kita mai pun ada kitab seronok. Itu puas. Itu adalah Sunan Tirmizi yang insya-Allah mudah-mudahan khatam. Bila nak khatam kita tahu berapa tahun ni? Baru hadis yang ke-90 lebih. Kalau dalam Sunan Tirmizi yang asal 112 macam tu lah. Lebih kurang. Ini adalah khazanah ilmu yang kita kena cubalah sebagai tanda kita cinta dan sayang kepada Nabi. Kita nak baca hadis Nabi. Kita ni bila kita cinta dengan orang, kita dengar suara dia, apa dah? Betul tak? Dengar suara dia, duk simpan lagi suara lama-lama. Dengar. Ni zaman anak-anak kita lah. Zaman kita mana ada simpan suara, simpan kertas. Simpan kertas, bukan suara dia, suara kita. Pun seronok dah. Kenapa? Kita cinta dan rindu kepada seseorang. Anak-anak kita ni, dia kadang-kadang duk hantar dia duk hantar voice tu, dia duk ulang-ulang dengar tu, dia rasa rindu dan dia rasa teringat. Kita kalau cinta dengan Nabi, kita baca dah hadis Nabi rasa seronok. Sebab apa? Ni perkataan ni disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kita ni seolah-olah duk baca surat cinta dengan Rasulullah. Sebab tu dia akan baca. Sebab tu para alim ulama dahulu kalau sakit, dan dia akan panggil nak murid dia, tolong bacakan hadis, saya nak dengar. Baca hadis tu, Allah sembuh tu. Sembuh. Kita tu sakit, orang yang baca hadis, lagi demam. Kalau main bagi duit, cerah mentah. Alhamdulillah, terima kasih lama. Susah dan elok respon dia. Kalau main bagi buah, tak apa, letak lah tepi tu. Nak makan tak boleh. Siapa boleh buat? Anak cucu boleh buat makan tu. Kita tak boleh tak. Jadi main ziarah orang sakit, jangan bawa buah, bawa duit. Bawa duit, kita tak buah bantai. Tak buah bantai, tak apa. Bagi semangat. Bagi semangat. Itu adalah adab-adab kita ziarah. Qala Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrah At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala fi awal sunanihi. Nama dia adalah Muhammad bin Isa bin Sawrah At-Tirmidzi, kota Tirmiz, di sebelah
Iran di sana lah. Babu ma ja'a la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin. Ini juga beliau mendahulukan di dalam kitabnya membincangkan tentang masalah fiqh, masalah ibadat terlebih dahulu. Wa bisanadi ilaihi qala, dengan sanad yang bersambung kepada Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sawrah At-Tirmidzi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata pada permulaan kitab sunannya, bab tidak diterima solat tanpa bersuci. Jadi solat kita mesti bersuci dahulu. Suci ni sama ada suci daripada najis yang aini ataupun najis yang hissi. Najis yang aini yang nampak zahir atas pandangan mata kita, ataupun yang hissi ni yang bersifat tidak nampak. Contoh dalam keadaan berhadas, hadas besar, hadas kecil, nampak tak? Tak nampak. Contoh kalau yang hissi ni juga kencing ataupun najis yang sudah pun kering, yang sudah lagi tidak berbau, yang tidak lagi ada warna, tetapi tetap dalam keadaan bernajis. Contoh kita terkencing sedikit pada pakaian kita, kencing tu lama-lama kering, tapi walaupun kering, dia tetap dia adalah najis, kena suci dan kena basuh terlebih dahulu. Jadi sama ada pada pakaian, pada tubuh badan. Tubuh badan ni pula sama ada aini ataupun hissi. Itu semua kita kena mengaji. Ini benda ni adalah matan, secara matan yang disebutkan secara umum, dan itulah dibuka ataupun diperbahaskan, diperpanjangkan dalam